Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam bin Muhammad Fahmi selaku moderator pada Usrah hari ini. Apa khabar kawan-kawan semua? Bagaimana keadaan kawan-kawan semua di sana? Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik saja. Bersama saya hari ini dalam Usrah Mingguan Seri PUJ. Dalam usrah ini, kita akan bersama seseorang untuk menyampaikan sedikit perkongsian ilmu berkenaan topik adab dalam kehidupan. Kawan-kawan tahu tak, Islam amat menekankan pendidikan adab di kalangan manusia. Kerana dengan adab, seseorang mukmin akan menjadi manusia yang tinggi akhlak dan kepribadian diri. Baiklah, tak apa melengahkan masa, bersama saya hari ini ialah saudara Muhammad Afiq Aikal bin Arif Aras Fendi, yang mana beliau akan memberikan sedikit perkongsian berkenaan adab dalam kehidupan. Assalamualaikum saudara Afiq. Waalaikumsalam saudara Adam. Apa khabar saudara Adam? Alhamdulillah baik-baik saja di sini saudara Afiq. Saudara Afiq dah bersedia ke tu? Alhamdulillah saya dah bersedia dan tak sabar sangat ni. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya menyerahkannya semua kepada saudara Afiq untuk meneruskan perkongsian mengenai adab dalam kehidupan. Dipersilakan saudara Afiq. Okey, terima kasih saudara Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan rancangan usrah pada hari ini, marilah kita baca doa pembuka majlis dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahina bil iman wa mitsna bil iman wa syurna bil iman warihinna jannata ma'aliman. Allahumma tillana birusbil khatimah wa la ta'tim alaina bisuril khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Kita dah boleh mula sekarang. Okey. Kawan-kawan tahu tak, Islam menetapkan pelbagai adab seperti adab berguru, adab menjaga orang sakit, adab menziarah jenazah dan adab-adab dalam pergaulan seharian. Dengan setiap perbuatan yang berlandaskan adab dan akhlak yang baik, maka seseorang itu dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menerusi rancangan Islam itu indah, Ustaz Firdaus Subihi berkata dalam kitab nukilan Khatib Al-Baghdadi banyak menekankan tentang peri pentingnya adab dalam kehidupan. Bahkan pengetahuan atau pemahaman dan tentang adab itu sendiri perlu diterjemahkan dalam setiap perbuatan, yang mana apabila berbicara tentang adab, seseorang mukmin perlu mengetahui tentang bagaimana adab mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab berhubung dengan makhluk di muka bumi ini. Okey. Adab seseorang mukmin dengan Allah Subhanahu Wa Taala misalnya perlu difahami secara jelas bagaimana seseorang itu perlu bermuamalah dan melaksanakannya agar mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Para alim ulama menekankan bahawa adab bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara menyembahnya dengan penuh ketaatan dan bukan dengan cara melakukan kemungkaran. Tiada yang lebih besar dan berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada sesuatu yang lain yang disembah melainkan Allah Taala. Ini adalah antara cara atau adab yang wajib dilakukan seseorang mukmin dalam menterjemahkan adab dengan Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seseorang itu melakukan amalan-amalan yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara wajib atau fardu dan diikuti amalan-amalan sunat yang dilaksanakan, pastinya akan mendapat kecintaan Allah dan kasih sayang Allah. Justeru apabila ketaatan kepadanya telah bersemadi di dalam diri seseorang mukmin,
Tentunya setiap doa yang dipohon akan dimakbulkannya. Allah juga akan melindungi hamba-Nya yang taat akan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Menurut catatan tokoh ulama terbilang iaitu Sufyan At-Tauri radhiyallahu anhu, katanya para alim ulama terdahulu amat menitik beratkan soal adab kerana adab ini ialah pelita yang menerangi hidup pencari ilmu. Adab juga penyuluh jalan kehidupan manusia kerana tanpa adab, maka hilanglah keberkatan dalam mencari ilmu. Justeru, katanya, bagi seseorang yang mahu menulis sesuatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menjaga adab dan perbanyakkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menulis sesuatu hadis. Dengan kata lain, para ilmuwan dan alim ulama terdahulu mengambil masa dan mempelajari tentang adab sekurang-kurangnya 20 tahun sebelum mempelajari tentang ilmu. Saudara Adam dan kawan-kawan nak tahu tak? Sifat dan adab para alim ulama yang terdahulu dituruti oleh mukmin pada hari ini. Kefahaman tentang adab yang diterjemahkan melalui akhlak dan tingkah laku inilah yang melahirkan kepribadian yang tinggi kerana sesuatu ilmu yang dipelajari beserta dengan adab yang baik mendapat kelebihan barakah dan kecintaan Allah. Kebaikan adab menunjukkan ketinggian budi dan akhlak seseorang mukmin. Apabila seseorang itu beradab baik, sudah pasti akhlaknya juga turut baik. Justeru, adab bercakap, berbudi dan bermuamalah sesama manusia sangat penting dalam kehidupan. Bersifat timbang rasa ketika berhubung sesama manusia merupakan adab yang dituntut dalam agama. Begitu juga dalam berbicara merupakan suatu budaya manusia yang melambangkan hati, sikap dan fikiran. Oleh itu, peliharilah tingkah laku, lidah dan ikutilah adab yang baik semasa bercakap atau berhubung dengan mukmin yang lain, sungguh pun barangkali mereka itu bukan orang yang dikenali. Kalam dari ulama Hasan Basri, katanya, "Wahai anak Adam, sesungguhnya siang kamu adalah tetamu dalam kehidupan kamu, justeru berbuat baiklah dengan tetamumu. Kerana jika kamu berbuat baik dengannya, ia akan pergi dengan sentiasa memujimu. Tetapi jika kamu tidak berbuat baik kepadanya, ia akan pergi dengan mengecam kamu. Oleh itu, beradablah dengan waktu dalam hidup ini dan beradablah dengan Allah setingginya agar dengan adab yang tinggi dalam menyatuni perintahnya akhirnya menghasilkan natijah yang didambarkan iaitu menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala buat selama-lamanya." Masya Allah, perkongsian sangat menarik daripada saudara Afiq. Okeylah kawan-kawan, kita telah pun berada di penghujung rancangan Usrah Sri PJ. Jadi saudara Afiq, mungkin ada pengajaran yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan kita yang menuntut Usrah ini? Okey. Baiklah saudara Adam, saya akhiri usrah saya dengan kesimpulannya iaitu jagalah adab kita walau apa-apa sekalipun supaya kita dihormati. Terima kasih saudara Adam. Alhamdulillah, terima kasih juga saudara Afiq atas perkongsian ini. Kawan-kawan ingatlah ya pesanan daripada saudara Afiq ini. Sekian saja untuk Usrah pada hari ini. InsyaAllah nantikan Usrah pada minggu hadapan pula dengan topik yang berbeza, moderator yang berbeza dan penceramah yang berbeza. Nak tahu siapa? Tunggu sajalah nanti. Itu saja daripada saya dan saudara Afiq. Andai kata kami ada melakukan kesilapan, kami mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.